Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibnun Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi malam ni adalah malam yang ke-8 pengajian kita daripada kitab ni. Rasanya yang ke-8 dah. Yang ke-8 Baik. Kita babul mashi 'ala al-khuffain. Betul. Okey, babul mashi 'ala al-khuffain. Bab pada menjelaskan sapu di atas dua khuf. Okey, kita dalam perbincangan wuduk baru ni, antara perkara yang kita bincangkan adalah fardu wuduk, ataupun orang panggil juga rukun wuduk. Tapi dalam kitab fiqh dia kata rukun, dia kata benda fardu wuduk. Sama je sebenarnya. Jadi antara fardu wuduk adalah membasuh kaki hingga ke buku lali. Baik, hal tu jelas disebut dalam Al-Quran. Benda wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kamu hingga kepada buku lali. Dalam masalah basuh kaki, dia ada perbincangan yang dinamakan sebagai sapu di atas khuf. Bagi orang yang pakai khuf, yang mana sapu di atas khuf itu adalah ganti daripada basuh kaki. Maksudnya orang yang mengambil wudu, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai masa basuh kaki, dia tak basuh kaki. Hanya sapu saja di atas khuf. Ambil air, sapu di atas khuf, sebagaimana ambil air, sapu di atas kepala, tanpa perlu membasuh kaki. Maksudnya, kadang-kadang wajib kepada seorang tu membasuh kaki, dan kadang-kadang boleh dia tidak basuh kaki, tapi dia hanya sapu di atas khuf sahaja. Sapu di atas khuf bukan asal. Hak yang asalnya adalah basuh kaki, hak tu hak yang asal. Manakala sapu di atas khuf adalah rukhsah, keizinan ataupun kelonggaran yang diberikan oleh syarak apabila cukup syarat-syarat dia. Baik, asalnya adalah basuh. Sebab itulah di antara basuh dengan sapu di atas khuf, basuh kaki dengan sapu di atas khuf pada wudu adalah afdal basuh, kerana basuh adalah asal. Manakala sapu tidak afdal, melainkan ada juga pengecualian, melainkan barulah sapu afdal. Melainkan apabila seorang tu tidak suka ataupun benci kepada sapu di atas khuf, maka ketika tu lebih afdal bagi dia sapu di atas khuf. Kerana nak didik hati dia bahawa supaya hati dia tidak membenci perkara hak yang disyariatkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya antara perkara yang diharuskan, perkara yang dibolehkan adalah sapu di atas khuf sebagai ganti daripada basuh kaki di dalam wudu. Baik. Katanya yajuzul mashu 'ala al-khuffaini fil wudu'i lil musafiri safaran mubahan taqsuru fihi as-salah ataupun tuqsaru fihi as-salah. Harus, yajuz, harus. Apa maksud harus? Maksudnya nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Maksudnya nak sapu pun tak apa, tak mau sapu pun tak apa. Itu makna harus. Bukanlah wajib dan bukanlah haram. Hukum dia adalah harus. Baik, mana hak yang lebih afdal? Tadi kita kata lebih afdal adalah basuh, kerana basuh adalah asal. Manakala sapu adalah rukhsah. Harus sapu 'alal khuffain, di atas dua khuf. Sapu di atas dua khuf.
fil wudu, pada berwudu. Maksudnya kalau pada mandi wajib tidak harus, hanya khusus pada berwudu sahaja. Lil musafiri, bagi orang yang bermusafir, safaran mubahan, perjalanan yang diharuskan, bukan perjalanan yang haram. Sebab anda mesti perjalanan yang diharuskan kerana sapu di atas khuf adalah rukhsah. Apabila dia rukhsah, ketika kena ingat kaedah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah syarak, rukhsah mana keizinan daripada syarak, kelonggaran daripada syarak, dia tidak dapat ataupun tidak digantungkan, tidak dapat dicapai, tidak digantungkan dengan maksiat. Kalau melakukan maksiat maka tidak boleh mengambil rukhsah syarak. Baik. Bagi orang yang bermusafir tapi safaran mubahan, tuqsaru fihi salah, yang boleh dikosarkan padanya akan sembahyang. Sapu 3 ayamin wa layaliyahunna, 3 hari dan malam-malamnya. Walil muqimi, dan bagi orang yang bermukim, yauman wa lailah, sehari dan semalam. Jadi maksudnya hukum sapu di atas khuf adalah harus. Sama ada bagi orang yang bermusafir ataupun bagi orang yang bermukim. Cuma bagi orang yang bermukim, tempoh dia adalah sehari semalam. Manakala orang yang bermusafir, tempoh dia adalah 3 hari 3 malam. Diberikan kepada orang bermusafir tempoh 3 hari 3 malam adalah rukhsah. Dilebihkan daripada orang yang bermukim. Maka untuk mendapat rukhsah ini, pastikan cukup syarat-syarat dia. Antara syarat-syarat dia adalah mesti bukan kerana maksiat. Sebab itulah dia buat mari safaran mubahan. Mesti perjalanan yang diharuskan. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, mesti perjalanan tu adalah perjalanan yang boleh qasar sembahyang. Kalau perjalanan yang dekat, dia tidak boleh mengambil tempoh 3 hari. Mesti perjalanan yang boleh qasar sembahyang. Iaitu perjalanan yang cukup 2 marhalah. Okey, dia di sana ada safar. Yang mana dalam safar tersebut, agama kita bagi rukhsah. Dia ada lapang rukhsah yang diberikan kepada orang yang bermusafir. Yang mana dalam lapang ni ada hak yang dikhususkan kepada safar yang jauh, dan ada hak yang tidak dikhususkan kepada safar yang jauh, dan ada hak yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Hak yang dikhususkan untuk safar yang jauh, iaitu 2 marhalah ke atas, adalah yang pertamanya qasar sembahyang. Qasar sembahyang mesti kena perjalanan yang jauh. Ni menurut mazhab Imam Syafi'i, mesti kena menurut perjalanan yang jauh. Dan antaranya adalah ni, benda sapu di atas khuf diberikan kepada orang musafir tempoh 3 hari, mesti perjalanan yang jauh. Dan ada hak yang tidak disyaratkan jauh dekat. Contoh meninggalkan Jumaat. Tinggal Jumaat tidak disyaratkan jauh. Maksudnya kalau benda Syafiq, nak pergi mana? Nak pergi Dengu. Sebagai contoh, nak pergi Dengu. Dengu daripada sini dah cukup 2 marhalah. Dia turun daripada pondok dalam katakanlah malam Jumaat. Jadi keesokan dia apabila duduk Dengu, dia bermusafir. Tapi perjalanannya adalah perjalanan yang harus. Adakah wajib dia mengerjakan Jumaat? Tidak. Okey, itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita tak mau bincang, sebaik-baiknya dia menghadirkan diri dia untuk sembahyang Jumaat. Cuma bagi orang yang bermusafir ada rukhsah untuk meninggalkan Jumaat. Adakah rukhsah untuk meninggalkan Jumaat bagi orang yang bermusafir disyaratkan perjalanan yang jauh? Tidak. Perjalanan yang dekat pun dapat rukhsah meninggalkan Jumaat. Okey. Manakala ada rukhsah yang berlaku khilaf, sebagai contoh jamuk. Adakah jamuk ni disyaratkan mesti perjalanan 2 marhalah ataupun tidak? Berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad mesti perjalanan 2 marhalah. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan walaupun tidak cukup 2 marhalah sekalipun tetap boleh jamuk sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bagi orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir 3 hari 3 malam gini. Ni benda ni kena hurai juga supaya kita faham. Mungkin orang yang belajar banyak dah, fahamlah. Tapi kalau orang kali pertama ataupun hak yang kali kedua tapi tidak pernah benda dihuraikan secara terperinci, mungkin tidak faham apa yang maksud sehari semalam, apa yang dimaksud dengan 3 hari 3 malam. Yang dimaksud dengan sehari semalam gini. Katakanlah kita buat contoh, sebagai contoh. Seorang tu dia nak sembahyang Zuhur. Contoh dia nak sembahyang Zuhur, dia ambil wuduk. Lepas daripada dia ambil wuduk, dia pun pakai khuf. Selesai ambil wuduk, dia pakai khuf. Ni kita cerita cukup syarat dia. Sebab kalau tidak ada wuduk, dia pakai khuf, maka dia tidak boleh sapu di atas khuf tersebut. Dia ambil wuduk, lepas tu dia pun pakai khuf.
Bila dia pakai khuf, dia pun sembahyang zuhur. Lepas daripada sembahyang zuhur, katakan dalam pukul 3 petang, dia pun ketuk. Okey. Mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad, permulaan pengiraan tempoh adalah bermula daripada berhadas selepas daripada dia pakai khuf. Bukan permulaannya adalah ketika dia sapu. Permulaannya adalah ketika dia berhadas selepas daripada dia pakai khuf. Jadi dia berhadas pukul 3, maka di situlah permulaan kiraan sehari semalam. Jadi dia dah cabut lagi khuf ni. Nanti masuk asar, dia ambil wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu pada, sapa ke basuh kaki, dia tak basuh kaki, dia sapu di atas khuf. Benda tu dia boleh buat secara berterusan. Okey, zuhur, asar, sampai maghrib, isyak, subuh, zuhur pula boleh dibuat sampai pukul 3. Okey, sampai pukul 3. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wuduk dia batal dah. Apabila wuduk dia batal, maka dia ambil wuduk. Lepas daripada tu, dia basuh tangan, sapu kepala, kena pecah khuf, basuh kaki. Okey, sebab cukup dah sehari semalam. Okay, boleh faham? Kalau dia masih lagi ada wuduk, pukul 3 tu dah ketuk lagi. Hak wuduk dia ambil zuhur. Maka boleh tak dia nak beribadat dengan wuduk tersebut lepas daripada pukul 3? Tidak boleh. Cara dia lagu mana? Pecah khuf, basuh kaki, lepas tu pakai mula. Sebab dia bukanlah batal wuduk, tapi batal sapu. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Tu bagi orang hak yang bermukim. Manakala orang yang bermusafir pula, diberi kepada dia berapa hari? 3 hari, 3 malam. Selama mana tidak cukup 3 hari, 3 malam, selama itulah dia boleh sapu di atas khuf tersebut. Apabila cukup, maka batal sapu. Maksud benda batal sapu, jadi kalau wuduk dia masih lagi ada, maka pecah aja kasut, basuh kaki, sebab dia batal sapu. Sapu, basuh kaki, lepas tu terus ibadat. Okey, boleh faham? Tapi kalau wuduk dia tak ada, ambil mula wuduk, lepas tu sampai masa basuh kaki, kena basuh, tidak boleh sapu di atas khuf. Okey, jelas permasalahan hak yang pertama. Okey, Abi. Seterusnya katanya wabtida'ul muddati minal hadathi ba'dal lubsi. Sekarang ni kita kata untuk orang bermukim sehari semalam. Untuk orang bermusafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Dah beza kan orang musafir dengan orang mukim. Berapa orang musafir 3 hari 3 malam, orang mukim sehari semalam? Kenapa? Kerana Rasulullah yang menetapkan masa. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan masa untuk orang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Jadi apabila benda tu ditetapkan oleh Rasulullah, Rasul adalah musyarri', Rasul adalah orang yang membuat syarak ataupun membuat undang-undang, maka kita kena terima. Itulah yang dimaksud dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membezakan tempoh di antara orang yang bermukim dengan orang yang bermusafir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik. Seterusnya kata dia, dia kitab Umdatus Salik, ada satu kitab yang dikarang, yang mana kitab tersebut mensyarahkan kitab Umdatus Salik serta mendatangkan dalil. Nama dia adalah kitab Tanwirul Masalik, karangan Dr. Mustafa Bugha, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi boleh tengoklah dalil daripada Quran di situ, dalil daripada hadis yang ta'liliyah, al-fiqhiyah. Ada belaka apa yang disebut dalam kitab tersebut. Seterusnya kata dia, wabtida'ul muddati minal hadathi ba'dal lubsi. Permulaan tempoh. Permulaan tempoh, ibtida' mubtada', minal hadathi khabar. Permulaan tempoh adalah ia daripada hadas selepas daripada pakai. Sebenarnya ulama berbeza pandangan. Okey, sehari semalam untuk orang bermukim, 3 hari 3 malam untuk orang bermusafir. Kita nak kira permulaan tempoh ni kira daripada mana? Adakah kira daripada mula pakai khuf? Okey, boleh faham? Ataupun kira daripada berhadas, ataupun kira daripada sapu? Boleh faham? Dia kita pakai khuf, mungkin. Mungkin tak berhadas, mungkin. Mungkin setelah daripada sapu. Orang tu pakai khuf dalam pukul 5 pagi. Okey, boleh. Lepas tu dia berhadas pukul 8 pagi. Dia sapu dalam pukul 12 pagi. Okey, kita nak mukira daripada mana? Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i adalah permulaan tempoh adalah daripada berhadas. Apabila berhadas, situ permulaan tempoh. Walaupun tidak sapu lagi.
Sebab apa? Sebab apabila dia berhadath, maka setiap saat, setiap detik boleh dia sapu. Betul tak gitu? Maka di situlah permudaan pengiraan tempoh. Okay, habis. Dua. Yang ketiga. Yang mana yang ketiga ni gini. Sekarang ni kita kata orang tu bermukim sehari semalam, orang bermusafir 3 hari 3 malam. Tiba-tiba orang ni, dia sapu ketika dia bermukim. Selang beberapa jam dia bermusafir. Masa dia sapu, sehari semalam. Tiba-tiba dia bermusafir. Adakah boleh dia ambil 3 hari 3 malam sambung? Okey, satu masalah. Masalah yang kedua. Dia sapu ketika dia bermusafir. Tapi tidak cukup lagi 3 hari 3 malam sampai tepat dia. Adakah dia kena ambil 3 hari 3 malam ataupun ambil sehari semalam? Nampak kan? Ini di antara benda yang dibincangkan. Sekarang ni oleh kerana tempoh di antara bermukim dengan bermusafir tidak sama. Tiba-tiba atas seorang ni gabung ijtima' di antara dia, pada dia di antara bainal hadar was safar. Ijtima' fihi bainal hadar was safar. Maka kita nak berat sebelah mana? Okey, boleh faham? Nak berat sebelah mana? Berat sebelah hadar ke? Hadar ni maksudnya duduk kampung, bermukim. Ataupun berat sebelah safar. Boleh faham kan? Jelas kan? Maka dibincang oleh ulama. Dalam masalah ni sebenarnya ulama berbeza pandangan. Namun pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah, kata dia, fa in masahahuma, jika menyapulah ia, kembali kepada al-mutawaddi, orang yang berwuduk. Itu jelas. Kalau kita nak kabur pun kena kembali kepada al-mutawaddi, orang yang berwuduk, ataupun kembali kepada syakhsun, seorang. Disapu huma akan keduanya kembali kepada al-khufain. Okey. Dia sapu dua khuf. Dia menyapu akan dua khuf, au ahadahuma, ataupun salah satu daripada kedua khuf. Hadaran, ketika hadir, ketika dia berada di kampung. Hadar mana ketika dia berada di kampung, bukan bermusafir. Hadar lawan dia safar. Dia sapu dua-dua khuf ketika dia duduk kampung. Ataupun sapu satu je. Satu khuf dia sapu ketika duduk kampung. Lepas tu hak selagi tak sapu, dia bermusafir baru dia sapu. Okey, boleh faham kan? Dia ada dua masalah. Sekali lagi, fa in masahahuma, maka jika menyapulah ia al-mutawaddi, huma akan keduanya al-khuffain. Satu, au ahadahuma, au huruf ataf, ahada ataf pada huma. Dia sapu salah satu daripada keduanya hadar pada ketika duduk kampung. Sapu dua-dua ataupun sapu salah satu. Thumma safara, kemudian dia bermusafir. Bila dia bermusafir, dia pun, kalau hak yang sapu dua dia selesai dah. Hak yang sapu satu, hak selagi dia sapu dah ketika dia bermusafir. Satu masalah. Yang keduanya, au safaran, atas pada hadaran. Jika dia menyapu kedua-dua ataupun salah satu ketika dia bermusafir. Thumma aqam, kemudian dia bermuqim. Nampak berapa masalah? Dua masalah kan? Sebenarnya ada 4 masalah tu. Sapu kedua, sapu satu ketika bermusafir, lepas tu ketika bermuqim. Jadi 4. Okey. Masalah yang kelima ada lagi, au syakkah, ataupun syak. Dia ragu-ragu. Lagu mana ragu-ragu? Hali betada'a. Tu dipanggil badal ihtimal pada syakka. Lagu mana ragu-ragu ni? Hali betada'al al-masha safaran aw hadara. Adakah memulailah ia akan sapu itu pada ketika bermusafir ataupun ketika hadar? Syok dia. Aku sapu tu ketika aku duduk kampung lagi ke aku musafir dah? Jawab bagi semua masalah saat ni. Semua masalah ni jawab bagi semua masalah. Atamma masha muqimin. Atamma jawab bagi in. Nescaya menyempurnalah ia akan sapuan orang yang bermukim faqat sahaja. Mesti dia kena sempurnakan sapuan orang yang bermukim. Maksudnya boleh berapa hari ke dia? Sehari semalam. Okey, boleh faham? Boleh kepada dia sehari semalam. Okey. Kita huraikan sekali lagi. Seorang ni, dia duduk kampung dia. Katalah kampung dia Bukit Kijang. Ni kampung ni. Sini panggil Bukit Kijang. Orang dulu panggil Lok Kor sini. Lok Kong ni nama bagi nama komini. Dulu sini. Lama dah. Mapuh lama dah komini tu. Baik. Jadi nama ni orang panggil Bukit Kijang. Katakan hidup sini. Dia pun pakai khuf. Lepas daripada dia berwuduk, dia pakai khuf. Dia pun ketuk. Lepas tu dia pun sapu.
di atas khuf. Lepas ketuk, lepas tu dia sapu. Apabila dia sapu, kawan dia ajak pergi ke lumpur. Okey, baik. Dah pecah dah khuf tu, pakai pergi ke lumpur tu. Okey, pergi ke lumpur. Maka adakah dia kena ambil sehari semalam ataupun dia ambil 3 hari 3 malam? Pandangan Mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, dia kena ambil sehari semalam sahaja. Okey, satu masalah. Masalah yang kedua. Ketika tu dia bermusafir, dia pun ketuk, dia pun sapu di atas khuf. Maka boleh kepada dia 3 hari 3 malam. Okey, boleh faham? Dang sapa sehari semalam, tiba-tiba sapa kapung. Apabila sapa kapung, adakah boleh dia boleh cukup 3 hari? Kerana melihat, memandang kepada masa dia sapu dia berada ketika ataupun dia bermusafir, ataupun kena ambil sehari semalam. Mazhab Imam Syafi'i kata kena ambil sehari semalam. Okey, boleh faham? Dua. Yang ketiga, tidak ingat. Dia syok. Sudahlah. Sebelum kita pergi yang ketiga, kita kena selagi. Kita huras selagi. Sebelum yang ketiga. Ketika dia bermusafir, dia sapu. Dia bermusafir sehari. 2 hari. Lebih daripada sehari semalam lah. Hari yang ketiga sapa. Tapi tak cukup lagi 3 hari 3 malam. Hari yang ketiga sapa kapung. Maka kata ulama', apabila sapa kapung, ketika tu tak boleh dah dia sapu. Okey, boleh faham? Apabila disapa kapung, tidak boleh dia sapu. Tapi bukanlah maksud dia boleh ambil sehari semalam. Jadi hak yang disapu lebih daripada sehari semalam saat ni tu tak jadi. Tak, bukan gitu. Jangan faham gitu. Sebab masa disapu dia masih lagi bermusafir. Maka sah. Jadi, tapi apabila sapa kapung oleh kerana lebih dah daripada sehari semalam, maka habis dah tempoh dia ketika dia sapa kapung. Okey, selesai. Batal dah sapu tersebut. Jelas? Okey, selagi. Selagi kalau dia syok. Okey, dia syok. Syok lah ke mana syok? Aku sapu saat ni tu. Aku bermusafir ke dok lagi ya? Okey, kalau bermusafir boleh 3 hari 3 malam. Kalau dok lagi boleh sehari semalam. Tapi dah ingat aku musafir ke dok? Okey, syok di dalam rukhsah mewajibkan kembali kepada asal. Okey, boleh ingat kaedah. Syok di dalam rukhsah mewajibkan akan kembali kepada asal. Asyakku fi rukhsati yujibur ruju'a ila al-asli. Tu dalam kaedah fiqh menyebut syak pada rukhsah. Sekarang ni sapu adalah rukhsah. Jelas. Tempoh 3 hari lebih 2 hari bagi orang hak yang bermusafir daripada orang bermukim adalah rukhsah untuk orang bermusafir. Rukhsah untuk orang bermusafir. Sapu tu rukhsah. Lebih daripada 2 sehari pun adalah rukhsah. Maka ketika syak pada rukhsah, maka kembali kepada asal adalah sehari semalam. Okey, boleh faham? Okey. Dia dalam kaedah fiqh, dia ada sebut lagu mana? Dia katakan ni, ar-rukhasu la tunatu bisyaki. Sebagaimana ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, begitu juga ar-rukhasu la tunatu bisyak. Rukhsah tidak dicapai dengan syak. Kalau berlaku syak, maka tidak digantungkan rukhsah di situ. Tidak boleh kita mengambil rukhsah. Contoh kita syok, aku ni cukup tak 2 marhalah ni? Cukup tak 2 marhalah ni? Zaman kita mudah je, cek je kan? Cukup tak 2 marhalah ni? Saya tak ada ni, cukup tak 2 marhalah ni? Maka adakah boleh kita qasas sembahyang? Tidak dibolehkan. Sebab dia? Sebab kita syok. Kaedah kita asyak la tunatu, ar-rukhsatu la tunatu bisyak. Ini kaedah fiqh. Sebenarnya kaedah ni diambil daripada beberapa dalil, antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tengok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Idza arsalta kilabakal muallamah." Apabila mu lepaskan anjing hak yang diajar. Di sana ada dipanggil kalbun muallam. Kalbun muallamah. Anjing hak yang kita ajar dah. Kita ajar, kita latih untuk berburu. Itu dipanggil kilab al-muallamah. Kata Rasulullah, "Idza arsalta kilabakal muallamah." Apabila mu lepas anjingmu, masa pergi buru, mu lepas dah anjingmu hak yang mu ajar saat ni. Lepas tu wa dzakarta Allah, mu sebut nama Allah, bismillah, mu lepas. Baik. Maka tiba-tiba dia buat mari binatang perburuan, kacir ke, kijang ke, tak kira buat mari kita. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakul, mu makan. Mimma amsakna alaikum, mu makan daripada binatang hak yang dia takak untuk mu. Kalau dia takak untuk mu, maka ketika tu mu makan. Wa in qatal, kalau walaupun dia membunuh binatang tersebut, mari dalam keadaan mampu, dia kekoh.
Dia kekoh dia buat mari mapuh binatang tu. Kacir mapuh, kijang mapuh, rusa mapuh dah, mu boleh makan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikirakan sembelihan pada syarak. Baik, okey, jelas tu. Asal binatang hak yang hidup mesti kena sembelih. Tu asal. Cuma syarak bagi rukhsah, bagi pemburu, boleh dia makan binatang yang dibunuh oleh binatang perburuan dia, oleh anjing hak yang dia latih untuk berburu. Boleh dia makan. Itu syarat bagi rukhsah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan baru tak boleh makan, illa ayyakulal kalb. Melainkan anjing itu dia makan. Ketika dia buat mari kita tengok hilang dah sikit sini. Dia makan. Allah SWT bagi. Jadi kalau dia takak anjing hak yang kita ajak untuk berburu, kita latih untuk berburu, kalau kita lepas, dia takak barang tu buat mari kita, dia takak untuk kita, boleh kita makan. Walaupun mati binatang tersebut. Tapi kalau dia takak untuk dia, maka tak boleh kita makan. Kita jumpa, mampu dah kena kekoh di anjing kita. Tapi dia takak untuk dia, boleh tak kita makan? Tidak boleh. Okey, boleh jelas. Boleh jelas. Yang kedua, yang ketiga, kita lepas dia, kita suruh dia takak, tiba-tiba dia makan ke dia. Okey, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia memang takak untuk kita, tapi ada kemungkinan dia takak untuk diri dia sendiri. Maka Rasul bagi tak makan? Tak bagi. Sebab dia ada syok pada rukhsah ketika tu. Okey, nampak kan? Kata Rasul, illa ayyakula al-kalb, melainkan kalau sekiranya anjing itu makan. Sebab dia, fa inni akhafu an yakuna innama amsakahu alaihi. Sebab aku bimbang dia saat ni tu pergi pegang, pergi takak tu untuk diri dia sendiri. Okey, aku bimbang situ. Jadi syok. Apabila syok, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Okey, jelas. Baik. Nah, sebab itulah kata ulama, benda ar-rukhsatu ataupun ar-rukhasu la tunaqu bisyak. Habis. Seterusnya katanya walau ahdatha hadaran wa masaha safaran atamma muddata musafir. Sekiranya berhadas ia. Sekiranya seorang tu berhadas. Hadaran pada ketika hadar. Ketika dia duduk kampung. Dia berhadas ketika duduk kampung. Tadi dia berhadas, dia sapu ketika kapung. Lain. Sapu ketika kapung lain daripada berhadas ketika kapung, tapi sapu ketika bermusafir. Dia berhadas ketika kapung, tapi wa masaha safaran. Dia sapu ketika bermusafir. Sekarang ni dia pakai khuf, pagi tu dia pakai khuf. Lepas tu sebelum daripada musafir nak ibah, dia berok dulu, kecil dulu, takut nak naik bah kat gigi senok perut apa semua sekali kan. Berok dulu kecil, okey, dia berhadas dah. Tapi dia ambil wuduk lalu dah, dia ambil wuduk. Lepas tu dia ibah. Siapa di RNR ataupun siapa di suatu tempat dia babah berhenti untuk sembahyang, dia pun turun dalam keadaan dia pakai khuf, dia pun ambil wuduk, maka dia pun sapu. Situ baru mula dia sapu. Jadi bermakna dia berhadas ketika duduk kampung, sapu ketika dia bermusafir. Nampak kan? Boleh jelas? Adakah dia saat itu kena mengambil sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam? Katanya benda. Atamma muddata musafir. Hendak nescaya jawab bagi lauk. Menyempurna ia akan tempoh orang bermusafir. Dia dapat 3 hari 3 malam. Sebab dia orang tu dia berhadas kampung, dia sapu ketika bermusafir, dia dapat 3 hari 3 malam. Berbeza dengan orang tadi, dia sapu kampung, lepas tu dia bermusafir kena ambil sehari semalam. Sebab dia sebabnya sapu tu dikirakan ibadat. Sapu tu dikirakan ibadat. Ketuk tak ibadat? Sapu tu dikirakan ibadat. Jadi ibadat, faham tak sapu dikirakan ibadat? Kerana sapu adalah ganti daripada basuh kaki. Basuh kaki adalah salah satu daripada rukun wudu. Yang mana wudu adalah ibadat. Okey, jelas? Jadi oleh kerana sapu tu adalah ibadat, maka ibadat tersebut dilakukan ketika dia bermusafir. Walaupun ruang untuk sapu saat itu bermula daripada dia berhadas. Tapi permulaan ibadat dia bukan dilakukan ketika dia berada di kampung. Tapi permulaan ibadat dia dilakukan ketika mana? Dia bermusafir. Maka kira bermusafir. Maka bila kira bermusafir, maka ketika tu wajib dia boleh sempurnakan tempoh musafir. Iaitu 3 hari 3 malam. Okey, jelas kan? Dikira
Benda ibadat tu dilakukan dalam safar. Dia bukan kira tempoh masuk, waktu masuk untuk melakukan ibadat tersebut. Di sebenarnya masalah ni dengan molek, masalah ni sama dengan orang yang nak qasar sembahyang. Sama dengan orang qasar sembahyang. Masuk waktu zuhur. Dia tak sembahyang lagi. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dia bermusafir. Sedangkan boleh dah dia nak sembahyang setelah daripada masuk waktu zuhur. Tapi tak sembahyang lagi. Zuhur katakanlah 1:15 minit. Sebagai contoh. 1:15 minit duduk kapung lagi. Kurwa baru tolak. Dia tak sembahyang lagi. Dia nak sembahyang tengah jalan. Okey, ketika dia sembahyang tengah jalan. Boleh tak dia nak qasar? Ataupun tidak? Ni masalah dia sama. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham kan? Boleh tak nak qasar ataupun tidak? Baik. Kalau tengok, dah apabila masuk waktu di situ wajib dia sembahyang dah. Tiba-tiba dia sembahyang, dia bermusafir. Nampak situ macam ada nak qasar. Sebab dia duduk kapung. Tengok dah masa dia buat saat ni tu, dia bermusafir. Perbuatan dia dilakukan ketika dia bermusafir, maka dia boleh qasar. Dalam masalah ni sebenarnya ulama berbeza pandangan. Sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan dhaif. Tak silap ingat pandangan ni adalah pandangan Imam Muzani sendiri. Anak murid kepada Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh kerana melihat kepada ketika masuk. Musafir kedok masa masuk waktu. Sebab wajib sembahyang apabila masuk waktu. Masa masuk waktu sembahyang musafir kedok. Jadi kalau tak musafir maka tidak boleh qasar sembahyang. Walaupun musafir selepas daripada itu. Ini pandangan segelintir ulama. Dan pandangan ni yang disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Tapi kena ingat pandangan ni adalah pandangan dhaif. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji adalah kitab yang cukup bagus. Sesuai untuk orang awam. Dan untuk penuntut-penuntut ilmu yang dalam kategori mubtadi'in. Memang cukup sesuai. Tapi kena berhati-hati. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ada pandangan yang sebenarnya bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Bukan pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Ada pandangan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji bukan pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Dan ada juga bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama, kitab di antara kitab yang baru, yang cukup terbaik. Yang mana kitab tu Alhamdulillah dipanggil dia, diterima, dipelajari di seluruh pelosok dunia Islam yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sama ada di tanah Arab ataupun di tanah Melayu kita. Baik. Dikarang oleh beberapa orang guru ana sendiri, antaranya guru ana Dr. Mustafa di Bukhara, di antara guru ana juga. Dan yang lain itu adalah guru kepada guru ana. Jadi ala kulli hal, benda yang kita nak kabur, kita Al-Fiqh Al-Manhaji adalah kitab yang terbaik. Cuma kena berhati-hati, dalam dia ada pandangan yang dhaif menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhabis lalu benda yang kita bincang saat ni. Masalah apabila masuk waktu, orang tu tak sembahyang lagi, selang beberapa tempoh, dia pun bermusafir. Boleh tak dia nak qasar sembahyang? Boleh. Dan benda tu disebut secara jelas oleh Imam Syafi'i. Ada nas Imam Syafi'i. Ada nas Imam Syafi'i mengatakan boleh qasar sembahyang. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebut bahawasanya nas Imam Syafi'i menyebut secara jelas bahawasanya dia boleh qasar sembahyang. Dan bukan setakat mazhab Imam Syafi'i, dahkan pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama. Sehingga ke dalam mazhab Hambali ada dua pandangan. Pandangan hak yang kata tak boleh, pandangan hak yang kata boleh dalam mazhab Hambali. Hak mazhab Hambali je hak yang kata tak boleh. Hak yang kata tidak boleh, orang hak yang bermusafir, dia nak qasar sembahyang setelah daripada dia keluar kampung, setelah daripada masuk waktu, adalah pandangan hak yang kata tak boleh, pandangan mazhab Hambali. Bahkan ini termasuk dalam benda dipanggil mufradat al-madhab. Maksudnya pandangan ni tidak ada dalam mazhab yang lain, kira muktamad lah. Tapi ada dalam mazhab Imam mazhab Hambali. Tapi mazhab Hambali sebenarnya ada dua pandangan. Bahkan Imam Ibnul Munzir mengatakan ijma'. Ijma'. Sepakat ulama' hak yang aku hafaz, kata Imam Ibnul Munzir. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ijma'. Sepakat ulama' hak yang aku hafaz daripadanya bahawasanya mereka itu mengatakan harus kepada orang tersebut qasar sembahyang. Okey, jelas ha? Dan ana sebenarnya masalah ni ana jawab banyak kali. Ana jawab banyak kali masalah ni. Ana jawab. Dan ada sebahagian daripada para asatidah yang tanya ana hukum ni. Lepas tu setelah daripada tanya ana jawab kata boleh, tiba-tiba dia buat mari kitab dia Al-Fiqh Al-Manhaji kata tak boleh. Ni kitab Fiqh Al-Manhaji kata tak boleh. Macam mana entah kata boleh?
Anak kata boleh tu sebab fiqh manhaji tu dah tepat sebenarnya. Maksudnya pandangan ni bukan pandangan hak yang kuat, pandangan hak yang dhaif. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya kata dia walau ahdatha hadaran wa masaha safaran thum atamma muddata musafir sawa'un madha alaihi waqtu as-salati bikamalihi fil hadari am la. Sama sahaja. Hukum dia sama. Madha berlalu atas orang yang berhadas ketika hadar dan disapu ketika bermusafir. Berlalu atasnya waktu salat oleh waktu sembahyang bikamali dengan sempurnanya. Fil hadar pada ketika hadar amla ataupun tidak. Habis waktu sembahyang. Maksudnya daripada dia berhadas sehingga dia daripada dia berhadas masa dia duduk ketika dia duduk bermukim saat ni tu dia berhadas. Lepas tu dia dak musafir. Sampai ke habis waktu sembahyang dak musafir. Lepas tu baru dia bermusafir. Tetap dia boleh mengambil ataupun dia boleh mengambil tempoh bermusafir 3 hari 3 malam bukan sehari semalam. Itu maksudnya. Dia sebenarnya tempoh 3 hari 3 malam bagi kes ni bermula bila? Okey, bermula daripada berhadas. Bukan bermula daripada sapu. Tempoh bermula daripada berhadas tetapi kira pengiraan tempoh lama mana. Okey, permulaan kira berhadas tapi pengiraan lama mana tu kira tengok masa sapu. Dia jadi pelik sikit kan? Boleh nampak tak soalan? Soalan memang soalan yang cukup patut diajukan. Patut munasabah muskil. Sekarang ni berhadas ketika hadar. Sapu ketika bermusafir. Apabila disapu ketika bermusafir, sama ada berlalu waktu sembahyang ketika dia berada kampung, berlalu waktu sembahyang ataupun tidak, atau tak kira. Apabila dia sapu ketika bermusafir, maka dia boleh ambil 3 hari 3 malam. Okey, sekarang ni dia sapu ketika bermusafir, dia boleh ambil 3 hari 3 malam. Permulaan sapu kira mana? Permulaan sapu macam tadi. Permulaan sapu adalah ketika berhadas. Okey, boleh faham? Dah kalau permulaan sapu ketika berhadas. Kenapa tak bagi sehari semalam? Sedangkan dia berhadas ketika hadar. Kerana kata ulama adalah pelaksanaan ibadat dilakukan pada ketika bermusafir. Okey, boleh faham? Pelaksanaan ibadat dilakukan pada ketika bermusafir. Cuma waktu untuk pelaksanaan ibadat tersebut masuk ketika hadar lagi. Cuma perbuatan yang dia buat saat itu bermula daripada dia bermusafir. Okey, jelas kan? Seterusnya kata dia fa in syakka fi inqida'il muddah lam yamsah fi muddati syak li'anna al-masha rukhsah. Maka jika syoklah ia pada habis tempoh. Syok pada habis tempoh. Cukup ke tak lagi sehari semalam Cukup ke tak lagi? Kita kalau kira dah cukup ke tak lagi? Asal tak cukup Kalau kira gitu asal. Tak gitu. Tapi masalahnya dia pakai kaedah tu. Kan kita 3 ke 4. Kira tak cukup lagi kira 3 3 tu yakin. Hak 4 tu syok. Jadi kira 3. Puasa lagi. Masalahnya tak. Jika syok pada habis tempoh. Cukup ke hidup 4 jam? Maksudnya kalau dia syok 20 jam ke 24 jam dah. Aku sapu tadi tu Zuhur ke Asar malam. Betul tak gitu? Aku sapu Zuhur ke Asar. Jadi maksudnya benda. Aku sapu 20 jam dah ke ataupun 24 jam dah. Hak 20 jam tu yakin. Hak 4 jam tu syok. Betul tak gitu? Nampak kan? Maka ketika tu katanya lam yamsah fi muddati syak. Tidak sapu. Ia tidak boleh sapu dalam tempoh syok. Dalam tempoh syok dia sapu. Dah sebab mana dia sapu? Mana biasanya kalau syok sikit dengan banyak habis sikit. Tapi masalah ni tak boleh. Sebab dia li'annal masha rukhsah. Kerana sesungguhnya sapu itu adalah rukhsah. Dia kan begitu je. Orang yang belajar banyak dah, dia faham kaedah ni. Apa dia buat mari alasan ni? Alasan ni illah ni. Kerana kita ada kaedah fiqh menyebut lagu mana? Ar-rukhasu la tunaqu bisyak. Ataupun mana? Asyakku fir rukhas ataupun asyakku fir rukhsah yujibur ruju'a ila al-asl. Syak yang berlaku pada rukhsah
mewajibkan kembali kepada asal. Asal sapu ke basuh? Basuh, maka kena basuh. Gitu. Katanya fa in syakka hal ahdatha waqt adh-dhuhri aw al-'asri bana amrahu ala annahu adh-dhuhr. Sebenarnya benda ni sama dengan yang sebelum, tapi awak mari huraian lebih terperinci lagi. Fa in syakka, maka jika syok lah ia. Dia syok. Hal ahdatha waqt adh-dhuhr. Adakah telah berhadas ia pada waktu zuhur awil asri ataupun asar? Aku berhadas zuhur ke asar? Kalau berhadas pada waktu zuhur, jadi bermakna habis dah tempoh. Sebab cukup dah sehari semalam. Kalau berhadas waktu asar, jadi ada sikit lagi. Nampak lagi tu kan? Faham tak? Kalau dia berhadas pada waktu zuhur, jadi bermakna permulaan kiraan sehari semalam waktu zuhur. Kalau berhadas pada waktu asar, permulaan sehari semalam kira waktu asar. Jadi kalau permulaan waktu zuhur, maka bermakna waktu zuhur esok habis. Kalau permulaan waktu asar, jadi baru waktu esok habis. Esok masuk zuhur. Aku berhadas mari zuhur ke asar? Kalau zuhur habis dah. Kalau asar tak habis lagi. Okey, boleh faham kan? Sama je dengan sebelum ni sebenarnya. Maka ketika tu katanya bana amrahu ala annahu dhuhur. Betul? Dia kena tetapkan permasalahannya itu di atas bahawasanya berhadas saat itu ataupun waktu berhadas saat itu adalah zuhur. Dia kena tetapkan, dia kena bina benda. Bina ni letakkan. Tetapkan amrahu akan permasalahannya itu di atas bahawasanya waktu dia berhadas adalah zuhur. Maksudnya tak boleh dah dia nak sapu, habis dah masa sapu, kena pecah kasut. Baik. Dan apa jadi gitu? Saat ni li'annal masha rukhsah. Kerana sapu itu adalah rukhsah. Maka kaedahnya adalah ar-rukhasu la tunatu bisyak. Habis. Katanya walau ajnaba fil muddah wajaban naz'u lil ghasli ataupun wajaban naz'u lil ghusli. Sekiranya berjunub. Berjunub ni maksud dia berjunub keluar mani. Yang keduanya adalah bersetubuh. Sama ada keluar mani ataupun tidak. Dia berjunub ni terjadi janabah kerana salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya bersetubuh. Sama ada keluar mani ataupun tidak. Yang keduanya keluar mani. Sama ada melalui bersetubuh ataupun tidak. Berlakulah janabah. Maka sama juga benda datang haid, datang nifas sama je. Jikalau berjunub ataupun hadha ataupun benda keluar darah haid oleh seorang perempuan ataupun keluar darah nifas fil muddah dalam tempoh dah cukup sehari semalam tiba-tiba berjunub mimpi ataupun bersetubuh dengan isteri, ketika itu kata ulama wajaban naz'u, wajib kena cabut lil ghusli untuk mandi. Kerana benda kerana sapu di atas khuf adalah rukhsah ketika berwuduk saja, tidak ketika mandi. Jadi nak mandi kena cabut khuf sebab nak basuh kaki. Katanya wasyartuhu, dan syaratnya, syarat sapu di atas khuf ayyalbasahu ala wudu'in kamil, bahawa memakailah ia seorang hu kembali kepada khuf. Dia sebenarnya hu tu kembali kepada al-khufain, tapi kira jenis dia kembali dia iktibar jenis dia. Sepatutnya kalau dia al-khufain kena kata ayyalbisahuma. Baik. Dia pakai khuf saat itu ketika dia ada wuduk yang sempurna, wuduk kamil yang sempurna. Mesti kena wuduk yang sempurna. Maksud dia wuduk yang sempurna, dia ada wuduk yang belum sempurna, ada wuduk yang sempurna. Okey, tengok. Sekarang ni kalau kita berhadas. Tengok kalau kita berhadas. Lepas tu kita tak ada wuduk, kita pun pakai khuf. Lepas daripada tu kita ambil wuduk. Kita nak sapu di atas khuf tu tak boleh. Sebab dia, sebab masa kita pakai khuf kita tidak ada wuduk. Sebab dalam hadis Rasul kan bawa lagu tu. Da'huma, ketika Rasul nak ambil wuduk. Lepas tu sampai masa basuh kaki, sahabat nak pecah kasut Rasulullah. Sahabat yang khidmat kepada Rasul nak tolong pecah kasut Rasulullah agar Rasulullah boleh basuh kaki. Kata Rasul, da'huma, biarkan. Biarkan dua kaki tu dalam khuf. Sebab aku nak sapu je, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sebab aku memasukkan kedua kaki dalam dua khuf dalam keadaan dia bersih, suci daripada hadas. Maka ulama faham daripada hadis ni bahawasanya antara syarat sapu di atas khuf, masa orang tu pakai khuf mesti dia berwuduk. Kalau dia tidak berwuduk, tidak boleh sapu di atas khuf. Okey, dia ketuk lepas daripada ketubik tandas nak ambil wuduk.
Cari khuf dulu lah. Pakai. Sebab apa? Sebab kayak gini nak sapu di atas khuf. Boleh ke tak? Tidak dibolehkan. Okey, satu. Yang keduanya, benda. Yang keduanya adalah orang ni lepas daripada berwuduk, dia pakai khuf, lepas tu dia berhadas, lepas tu dia ambil wuduk, tu boleh sapu di atas khuf. Dua. Yang ketiga, dia selagi. Selagi lagu mana? Dia sekarang ni tak pakai khuf. Tak pakai khuf. Dia tak ada wuduk. Lepas tu dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki yang pertama. Basuh benda? Kaki yang pertama. Dia basuh kaki yang pertama. Lepas tu dia pun pakai khuf. Untuk kaki yang pertama dia pakai khuf. Jelas? Sebelum sempak, lepas daripada dia pakai khuf kaki yang pertama, okey? Lepas tu dia pun basuh kaki kedua, dia pun pakai khuf. Jadi bermakna dia pakai khuf untuk kaki yang kedua setelah daripada selesai wuduk dia. Bermakna dia dalam keadaan tuhur, suci. Tapi masa dia pakai khuf yang pertama, dia suci ke tak lagi? Tak lagi. Faham? Maksudnya belum lagi ada tuhur yang kamil. Tak sempurna lagi wuduk dia. Jelas kan? Lepas daripada tu dia ketuk. Bila dia ketuk, boleh tak dia nak sapu di atas khuf? Kata ulama tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Syarat dia mesti kena dia pakai khuf saat itu setelah daripada sempurna taharah pada dia. Kalau belum lagi sempurna taharah, walaupun dia pakai khuf saat itu, dia bertaharah. Tapi masa dia pakai khuf, tak sempurna lagi taharah. Lepas tu baru sempurna taharah. Maka ketika tu, tidak boleh disapu. Jelas? Nampak kan? Jadi, masa pakai tu kena ambil kira. Ataupun kita buat contoh gini. Buat apa kita buat contoh gini? Dia pakai khuf. Dia pakai khuf. Lepas daripada tu, dia pun masa tak ada wuduk, dia pakai khuf masa ketika dia tak ada wuduk. Dia pun ambil wuduk. Masa siapa basuh kaki, dia pecah pun khuf. Dia basuh kaki ketika dia pakai khuf. Cuang air dalam tu. Lepas daripada cuang air, dia gitok tempat ngering, tempat panah apa sekali, kering, habis. Ngekhuh-khuh dia pun jadi kering baka. Okey, sekarang ni, dia pakai khuf ketika dia berhadas. Okey, boleh faham? Tapi lepas daripada tu, dia berwuduk tanpa pecah khuf terlebih dahulu masa dibasuh kaki. Lepas daripada tu, dia pun berhadas pula. Adakah boleh dia nak sapu di atas khuf? Tidak dibolehkan. Kerana masa dia pakai khuf, dia tidak ada wuduk. Okey, boleh faham? Dia kira masa pakai. Tu maksud dia lagu mana? Walau an yalbisahu ala wudu'in kamil. Yang keduanya wa an yakuna tahira, dan bahawa adalah khuf itu adalah tahir. Apa benda tahir? Suci. Kalau khuf yang najis ataupun mutanajis, yang mana pada khuf tersebut ada najasah yang tidak dimaafkan, maka tidak sah ataupun tidak memadai sapu di atas khuf. Khuf yang suci. Dia di sana ada khuf yang najis. Dia najis lain daripada mutanajis. Najis tu zat dia najis. Mutanajis zat dia suci tapi terkena najis. Contoh khuf tu diperbuat daripada kulit babi, kulit anjing, ataupun kulit bangkai yang tidak disembelih pada syarak. Okey, boleh faham? Maka semuanya adalah najis. Tidak sah sapu di atas khuf. Ataupun khuf tu suci. Khuf kasut biasa. Diperbuat daripada kulit ke dah. Okey, comel belaka dah. Samuk belaka dah. Bukan kulit babi, bukan kulit anjing. Kulit bangkai tapi samuk. Cuma ada tai ayam tapak dia. Maka basuh dulu tai ayam. Basuh dulu tai ayam. Tapi syarat najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, masa sapu tu jangan sapu di atas najis tersebut. Masa sapu air ni. Okey, habis. Yang ketiga, wasatiran li jami'i mahallil fard. Kena menutupi bagi sekalian tempat fardu. Kaki sehingga buku lali kena tutup. Jadi kalau orang pakai kasut ramai-ramai ni, hak yang di bawah buku lali ya. Hak yang di bawah buku lali, hak tu tidak boleh sapu di atas kasut itu. Hak yang boleh sapu di atas kasut adalah hak yang lebih daripada buku lali. Menutupi bagi tempat fardu. Dia tutup ni, syarat dia kok bawah, kok tepi, tapi tidak ke atas. Ke atas tidak disyaratkan. Sebab itulah kalau orang pakai kasut bok, nak pergi kebun, nak pergi ambil jagung, okey, pakai kasut bok. Yang mana kasut bok kok tepi tutup, kok bawah tutup. Tapi ke atas terbuka kasut bok. Ke atas terbuka. Nampak kaki dia. Tetap boleh dia sapu di atas kasut bok tu. Boleh, tak ada masalah. Kasut, sapu di atas kasut bok. Okey.
Dia berbeza dengan menutup aurat. Menutup aurat diwajibkan tutup atas dengan tepi. Bawah tak wajib. Tapi dalam masalah khuf, tutup tempat fardu yang boleh. Antara syarat yang boleh kita sapu di atas khuf adalah tutup bahagian bawah dan tepi. Atas tidak disyaratkan. Baik. Seterusnya yang keempat, wa mani'an li nufudhil ma', dan menghalang daripada telus air. Menghalang daripada masuk air. Jadi kalau stokeng tidak dibolehkan. Stokeng yang kita ni orang sama ada stokeng orang lelaki ke stokeng orang puang tidak dibolehkan. Dan pandangan yang tidak dibolehkan adalah pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Mengikut kaedah 4 mazhab tidak dibolehkan sapu di atas stokeng. Walaupun di sana ada hadis yang menyebut bahawasanya Rasul sapu di atas jawrab. Jawrab adalah stokeng dalam bahasa Arab. Baik. Tapi kita kena ingat, walaupun dulu panggil jawrab, sekarang panggil jawrab, stokeng. Tu ada hadis Rasul sapu di atas stokeng. Jawapan dia lagu mana? Jawapan dia adalah sama pada nama tapi hakikat berbeza. Fungsi stokeng di zaman Rasulullah, jawrab adalah seperti fungsinya khuf. Digunakan sebagai alas kaki, sarung kaki untuk menjaga kaki ketika nak berjalan. Manakala fungsi stokeng di zaman kita bukan seperti fungsi khuf pada suatu ketika dahulu. Baik. Sebab itulah syarat dia mesti kena mani'an li nufudhil ma'. Sebab stokeng di kita ni memang tak halang lah. Melainkan kalau stokeng yang diperbuat daripada kulit. Itu lain. Kan? Yang kelimanya adalah wa yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima li taraddudi musafirin li hajatih. Dan mungkin, apa nama mungkin? Boleh mutaba'atul masyi, berterusang berjalan 'alaihima di atas keduanya khuf saat ni. Nak khabar nak royak benda, mesti khuf tu kukuh. Kalau khuf tu tak kukuh, tak boleh kita nak sapu di atas khuf, mesti kukuh. Ukuran kukuh lagu mana ukuran kukuh? Kalau kita nak pakai, lepas tu kita nak jalan gi mari tanpa memakai alas kaki yang lain, hanya pakai khuf itu saja dibolehkan. Itu maksudnya wa yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima li taraddudi musafirin. Apa makna li taraddud? Untuk pergi mari orang yang bermusafir, li hajati, bagi keperluan-keperluannya. Ukuran dia gini, ukuran dia. Sekarang ni kita kata orang bermusafir dulu. Kita apabila bermusafir, zaman kita tak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu payah nak cari kedai-kedai makan. Tempat kita, ni zaman kita penuh kedai makan. Jadi kalau orang musafir dulu, sampai satu tempat, lapar perut, kena masuk sendiri. Nak masuk sendiri, kena cari air. Kawasan mana yang ada air. Kalau ada air dah yang kita bawa, kena cari juga air. Sebab kita nak meneruskan perjalanan lagi. Kita kena cari bekal-bekal. Biasanya dulu, RNR dulu, dia adalah tempat yang berhampiran dengan sumber air. Berhampiran sumber air, tujuannya adalah, orang dulu buat lagu tu, tujuannya, orang yang berjalan tu, dia dapat bajet. Okey, kita akan sampai sini berapa hari. Lepas tu kita akan siapkan air sebanyak sekian-sekian. Sampai sini kita boleh ambil air sini. Okey, boleh faham kan? Kadang-kadang tempat yang dia berhenti di sini, tak akan nak berhenti tepi-tepi telaga, orang pakat nak ambil air mana gitu. Okey, ni tempat RNR, telaga Dinu. Lepas tu biasa nak ambil kayu api Dinu. Maka apabila berhenti di sini, maka orang ni, kita nak cari air, dia pergi ambil Dinu air. Orang ni pergi ambil kayu api, orang ni cari batu untuk buat tempat masuk pun sekali kan. Maka pergi ambil air, balik semula, pergi situ, itu dipanggil taraddud. Taraddud musafir li hajati. Okey, kalau dia pakai khuf tu tanpa memakai sarung kaki yang lain, alas kaki yang lain, tahan tak gi mari gitu. Kalau tahan, kalau boleh, maka cukup syarat. Kalau tak boleh, tak cukup syarat. Stokeng kita tak boleh. Stokeng len ni tak boleh. Stokeng len ni kalau kita pakai stokeng saja, soh kata daripada sini nak pergi ke Masjid Semaya, nak pergi Kaca Sura. Siapa kat tu? Kat Ayasu, kat Datuk Pa tu, habis rabak dah stokeng len ni. Betul tak gitu? Tambah-tambah pula tumit macam ke tumit orang asli. Pecah belaka tumit. Lagi tajam. Allah. Sawa'un kana min jildin aw libdin aw khiraqin mutabbaqah. Sama saja adalah ia khuf saat itu daripada kulit. Sama je lah. Aw libdin ataupun daripada bulu. Aw khiraq mutabbaqah ataupun
kain-kain hak yang dilapiskan. Ni dia gini maksudnya. Khiraq mutabbaqah gini. Ataupun mutbaqah. Khiraqin mutbaqah. Ni selah kain, selah gitu. Arti ni yang dinamakan sebagai khiraq al-mutbaqah atau khashabin ataupun daripada kayu atau ghairi dhalik ataupun selain daripada demikian itu. Contoh daripada kaca ke atau mashquqan ataupun hak yang carik. Yang mana carik saat itu syuddah yang telah diikatkan, ditambakkan. Ditambak bisyaraj. Bisyaraj ni dia asal syaraj. Syaraj makna dia adalah lubang. Tu asal makna syaraj dalam bahasa Arab. Yang ditambaknya di lubang. Payah tu nak faham tu. Mana pula ditambak di lubang. Gini. Yang ditambakkan pada lubangnya. Tempat yang cari saat itu ditambakkan. Itu maksud dia. Dan ada juga syaraj, sebahagian daripada ulama fiqh kata syaraj ni dengan makna tali. Dia syaraj ni adalah dengan makna tali pengikat. Jadi kalau guna syarak dengan makna tali pengikat, ni dipanggil sebenarnya adalah penggunaan majaz dipanggil. Tak apalah kita guna makna asal. Jadi bisyarat ba' tu dipanggil ba' zarfiyah. Maksudnya diikat hak yang cari, hak yang ditambak di lubang dia. Lubang dia hak yang cari saat itu kita tambak. Okey, kita tambak. Maka boleh juga digunakan boleh juga digunakan ataupun boleh juga disapu di atas khuf itu. Okey, habis. Dia au mashquqan ni atas pada min jildin. Sama saja adalah ia min jildin au libdin au khiraqin mutbaqah au khashabin au ghairi dhalik au mashquqan shudda bi syaraj. Okey, habis. Katanya walau labisa khuffan fi rijlin liyamsahahu wa yaghsil al-ukhra aw dhahara min ar-rijli syai'un wa in qalla min kharqin ataupun min kharqin fil khuf lam yajuz. Sekiranya walau labisa khuffan, sekiranya memakai ia akan khuf fi rijlin pada satu kaki, liyamsahahu supaya menyapulah ia akan khuf itu, wa yaghsil al-ukhra dan membasuh ia akan al-ukhra akan ar-rijl al-ukhra akan kaki yang lain. Dia pakai sebelah aja. Hak sebelah lagi tak pakai. Sebab dia sebab hak alik kanan tu nak sapu, alik kiri tu basuh. Dia kata baru adil. Sapu kita ambil, basuh pun kita ambil. Kata dia. Boleh ke tak? Nanti kita tengok. Au zahara ataupun zahir, nampak minar rijli daripada kaki, syai'un sedikit, wa in qal walaupun sikit, nampak sesuatu daripada kaki walaupun sikit. Min kharqin daripada cari fil khuf yang ada pada khuf. Nampak sikit kaki kerana ada sikit cari pada khuf, ketika tu lam yajuz, tidak harus sapu. Baik. Katanya wal jurmuqu huwa khufun fawqa khuf fa in kana al-a'la qawiyan wal asfal mukhraqan falahu mashul a'la wa in kana qawiyayn awil qawiyul asfal lam yakfi mashul a'la. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada tak soalan? Tak ada. Ya. Okey. Dia dalam kitab fiqh dia ada perbezaan di antara dipanggil as-safar, maksiat fi safar, lepas tu maksiat bis safar. Sama je. Okey. Betul berbeza. Dia ada perbezaan di antara al-maksiyah fi safar dengan al-maksiyah bis safar. Dia ada perbezaan. Maksiat dengan safar maksudnya, jazakumullah khairah, maksiat dengan sebab perjalanan. Sebab perjalanan tersebut adalah maksiat. Okey. Kerana dia nak pergi curi, lepas tu dia bermusafir. Okey, tu panggil al-maksiyah
bis safar. Lepas tu dia ada satu lagi al-ma'siyah fis safar. Maksiat di dalam bermusafir. Pada asal permusafiran dia adalah diharuskan. Tiba-tiba dia melakukan maksiat dalam safar. Hak tu dia tidak menjejaskan hukum boleh mengambil rukhsah. Sebagai contoh, kita bermusafir tujuan untuk buat baik. Tujuan untuk buat baik. Tujuan untuk pergi ziarah saudara kita, ziarah keluarga kita. Tapi dalam perjalanan nak buat orang muda, tengok orang puasa asinya, tengok Allah. Okey, tu dipanggil benda al-ma'siyah fi safar. Lepas tu boleh lah. Lepas tu tak boleh lah dia kosong sembahyang. Tak, kata ulama tetap dibolehkan. Sebab dia maksiat fi safar lain daripada maksiat bis safar. Kata ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi adalah maksiat bis safar. Bukan maksiat fi safar. Okay, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.